Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung semula kuliah kita membaca kitab Nihayatul Alam yang ditulis oleh Syekh Al-Arifi, Muhammad Al-Arifi, yang mana insya-Allah hari ini kita nak sambung dengan bab yang ke-115. Masih lagi membicarakan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat yang kecil. Tanda-tanda yang kiamat yang kecil, iaitulah hadis ataupun bab yang ke-115 yang berkaitan dengan khuruju rajulin yuqalu lahul jahjah. Okey. Bagi siapa yang ada buku boleh tengok, siapa yang tak ada buku boleh tengok yang saya kongsikan ni di skrin. Yang mana kata Syekh, bab nombor 115, khururu rajulin khururu rajulin yuqalu lahul jahjah. Di antara petanda kiamat yang kecil itu ialah apabila keluarnya seorang lelaki yang dipanggil dia ni jahjah. Kata Syekh, yakhruju fi akhir zamani rijalun yakunu lahum sawlah wa jawlah bainan nas. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم باسمه أو بوصفه من هؤلاء رجل يقال له الجهجة. Kata Syekh, akan keluar di akhir zaman nanti ni beberapa orang, individu-individu, lelaki-lelaki yang mempunyai saulah wa jaulah, yang mana mereka ni mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa, mempunyai orang kata apa? Mempunyai daya. Apa yang mereka buat? Yang mana mereka ni menguasai manusia. Zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahum bismihi. Sebahagian daripada mereka Nabi sebut dengan nama. Manusia di akhir zaman, Nabi sebut sebahagian daripada mereka ni, Nabi kata mereka ni akan menguasai manusia. Siapa mereka tu? Antara yang Nabi sebut dengan sifat, ada yang Nabi sebut dengan nama. Kan? Sebelum ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata seorang lelaki daripada Qahtan. Kan? Sifat dia tu daripada Qahtan. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan sifat selain daripada Qahtan, seperti Jahjah. Kan? Yang kita nak bincang. Ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan nama, yang mempunyai kuasa di kalangan manusia, yang ada pengaruh di kalangan manusia. Kan? Yang berani untuk menguasai manusia ni, yang Nabi sebut dengan nama, ialah Al-Imam Mahdi. Imam Mahdi Nabi SAW sebut dengan jelas dalam hadis, namanya adalah nama Nabi, nama ayahnya adalah nama ayah Nabi, yang mana kita akan bincang nanti insya-Allah.
Ada juga yang Nabi sebut namanya menguasai manusia nanti Dajjal. Walaupun dia tak berjaya menguasai Mekah dan Madinah, tetapi dia berjaya menguasai tempat-tempat yang lain dalam masa yang singkat, 40 hari. Walaupun hari yang pertama tu panjangnya macam setahun, hari yang kedua panjangnya macam sebulan, hari yang ketiga panjangnya macam seminggu. Selebihnya seperti hari-hari biasa kata Nabi, tapi Nabi sebutlah dengan namanya. Ha? Digelar dia tu Ad-Dajjal. Okey. Di antara yang Nabi sebut dengan sifat ialah Jah-Jah. Ha. Hadisnya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadhhabu al-layali wal ayyam hatta yamlika rajulun min al-mawali yuqalu lahu al-Jahjah wa fi nuskhatin Jahjal. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhhabul layali wal ayyam, tidak akan berlalunya malam-malam dan hari-hari, hatta yamlika rajulun minal mawali, sehinggalah seorang lelaki daripada kalangan hamba, yamlik, akan memerintah, yuqalu lahul Jahjah, yang mana dia ni adalah digelar Jahjah. Kan kalau tengok dalam riwayat ni, Jahjah ni tak begitu jelas nama ke sifat ke, tapi lebih kepada sifat lah. Sebab Jahjah ni, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, maksudnya ialah jeritan. Maksudnya mungkin di akhir zaman nanti ni, dia ni mempunyai suara yang kuat. Ibnu Katsir rahimahullah ada menyebutkan berkemungkinan dia ni lah Zu Suwaiqatain, yang mempunyai jeritan, yang suka menjerit jugalah. Siapa Zu Suwaiqatain? Yang kita telah bahas dulu, saya telah sebutkan dalam kuliah yang dulu. Zu Suwaiqatain ialah orang Habsyah yang akan datang ke Mekah cuba untuk merobohkan Kaabah di akhir zaman. Dan bila zaman ni? Wallahu a'lam. Sebahagian daripada ulama seperti Al-Imamul Qurtubi mengatakan bahawasanya Jahjah dan juga lelaki yang akan memerintah di akhir zaman nanti yang keluar daripada keturunan Qahtan adalah orang yang sama. Ibnu Katsir tidak bersetuju kerana Ibnu Katsir mengatakan Jahjah ialah Dzu Suwaiqatain yang akan datang ke Mekah, yang akan merobohkan Kaabah. Tetapi kebanyakan daripada ulama-ulama hadis yang menghuraikan hadis ni, mereka tidak bersetuju untuk mengatakan Qahtan dan Jahjah adalah orang yang sama, kerana Qahtan tu daripada orang yang merdeka, yang ni berasal daripada hamba, minal mawali. Tapi tak diperincikan. Saya duk semak juga dalam kitab-kitab syuruh, dalam kitab-kitab syuruh hadis, saya semak juga siapa yang dinamakan Jahjah ni, apakah orang kata apa, perincian lanjut berkenaan dengan dia. Kalau ada riwayat yang lain, saya tidak menjumpai ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni mensyarahkan lebih terperinci. Seolah-olah tidak ada riwayat-riwayat yang memperincikan tentangnya, melainkan hanya menyebut akhir zaman nanti dia akan memerintah. Kawasan mana, di mana, macam mana, sampai bila, berapa lama, taklah diperincikan, dan kita terima kerana riwayat ni merupakan riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim, kita terima kerana ia sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mampu untuk memperincikannya kerana kita ni tidaklah tahu berkenaan dengan benda gaib, melainkan apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Selebih daripada itu, kita tidaklah tahu. Jadi kita tak pandai-pandai lah nak pergi teka-teka. Cuma para ulama adalah kecenderungan masing-masing, tetapi pandangan yang tepat dalam isu ni, wallahu a'lam, ialah
dia bukanlah lelaki daripada Qahtan. Bukan. Kerana dua-dua riwayat ni kalau kita tengok mempunyai perbezaan yang ketara. Seorang daripada keturunan merdeka, seorang lagi daripada keturunan hamba. Kita pergi kepada bab yang berikutnya, bab 116, 117, 118 dan 119. Digabungkan sekali oleh Syekh kerana petanda ni kesemuanya empat-empat tanda ni disebutkan di dalam satu riwayat, iaitu takallumus siba' wal jamadat, takallumu tarfis saut, takallumu syirakin na'l, ikhbaru fakhdhir rajul bi akhbari ahli. Apa maksudnya? Takallumus siba', di akhir zaman nanti ini petanda kiamat yang kecil ialah apabila binatang buah bercakap. Wal jamadat, binatang buah bercakap, benda-benda yang tak hidup pun bercakap. Takallumu tarfis saut, yang mana hujung cemeti akan bercakap juga. Takallumu syirakin na'al, syirakin na'al, slipper, tali slipper juga akan bercakap. Ikhbaru fakhidir rajul bi akhbari ahli, yang mana peha seorang lelaki akan bercakap tentang khabar isterinya. Ini disebut dalam riwayat. Nanti kita akan baca. Kata Syekh, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna min alamati as-sa'ah an tatakallama as-siba'u wal wuhush wa yatakallama tarfu as-sawt wa shiraku an-na'l wa fakhidh ar-rajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu dalam hadisnya, di antara petanda kiamat itu ialah apabila binatang buah cakap. Siba', binatang yang memburu. Wuhush, binatang buas. Wa yatakallama tarfus saut, hujung cemeti akan bercakap. Wa syirakun na'al, wa syirakun na'li, tali selipar pun akan bercakap. Wa fakhidir rajul, dan peha lelaki juga akan bercakap. Di mana riwayat yang menyebutkan benda ni? Fa'an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la taqumu sa'ah hatta tukallima as-siba'u al-ins wa hatta tukallima ar-rajula 'azbatu sawtihi wa shiraku na'lihi wa tukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu ba'dahu. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Tirmizi, yang mana Imam Tirmizi mengatakan riwayat ni merupakan riwayat yang hasan. Baik. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Walladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, la taqumu sa'ah, tidak akan bangkitnya kiamat, tidak akan berlakunya kiamat, hatta tukallima syiba'ul ins, sehingga kan binatang buah akan bercakap dengan manusia. Kalau kita tengok kat sini, Nabi SAW sebut al-ins, binatang buas akan bercakap dengan manusia. Bercakap dengan manusia ni secara umum lah. Binatang buah itu pun disebut secara umum. Maknanya tak hanya terhad kepada orang Islam saja. Mungkin di akhir zaman nanti ni binatang buah akan bercakap, tak kira lah dia tu Muslim ke, dia tu tak Muslim ke, akan bercakap. Kemudian Nabi sebut, wa hatta tukallima ar-rajul 'azbatu sautih, dan akan bercakap dengan seorang lelaki ni hujung, ataupun kita kata hujung lah. Azbatu sautih ni hujung cemeti, yang tempat pegang tu kan, hujung itu cemeti, bukan tempat rotan tu. Wa syiraku na'lih, dan tali selipernya, tali selipar pun akan bercakap dengan dia. Wa tukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu ba'dahu, dan peha seorang lelaki akan bercakap dengan dia, memberitahu dia tentang apa yang isteri dia lakukan
setelah ketiadaan dia. Maksudnya, bila dia keluar rumah, dia tak ada kat rumah, peha dia akan bercakap. Apa maksud riwayat ni? Pertama, kita kena beriman seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Syekh mengatakan, Syekh hurai tengok. Dia kata apa? Saya tunjuk kepada tuan-tuan. Syekh dihurai kat sini, dia kata, hatta tukallima as-siba. Dia kata hatta tukallima as-siba. Sorry. Ai siba'ul wahsh. Ai siba' al-wahsh kal asad wal dhi'b wa kulli hayawanin muftaris. Yang disebutkan dengan binatang buah itu semua yang binatang buah yang liar lah. Seperti singa, serigala dan semua haiwan yang memburu. Bila sebut al-ins, al-insanu umuman sawa kana mu'minan au kafira. Manusia secara umum, sama ada dia mukmin ke kafir ke, tak kira. Di akhir zaman, binatang buah akan bercakap. Azbatu sautih, ai tarfu sautih. Ini maksudkan dengan azbatu sautih itu ialah tarf sautih, hujung cemetinya. Wasaut huwa alladhi yujladu bih. Saut ni ialah cemeti yang digunakan untuk melibas, yang digunakan untuk merotan. Wasyirakuna alih, iaitu tali selipar yang mana diikat selipar tu dengannya. Fal alamatan, dua tanda ni, ayyukallima ar-rajul azbatu sautih wa tukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu ba'dahu, huma alamatan lam tahdusa ba'd, kata Syekh. Dua tanda ni iaitu hujung cemeti cakap dengan seorang lelaki, ataupun pehanya bercakap dengan apa yang isterinya lakukan. Dua alamat ni ataupun dua petanda ni masih belum berlaku lagi, dia kata. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Lakinnahu kain. Tapi dia akan datang, dia akan berlaku. Wa sayahduth ma dama annal mukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih jalla wa ala. Tapi dia akan berlaku, pasti akan berlaku, kerana yang menyebutkan, yang memberitakannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan riwayat ni daripada Allah, daripada Tuhannya jalla wa ala. Wa qad dzakara ba'dul bahithin anna al-maqsud bi takallumi tarfi as-saut wa shirakin na'l wal fakhidh makhturi'a fi asrina min wasail ittisalin hadithah. Tapi Syekh ada sebut jugalah. Dia kata sebahagian daripada pengkaji-pengkaji moden hari ini ada menyebutkan kemungkinan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan bercakapnya pangkal cemeti itu dan juga tali selipar dan peha yang bercakap tu mungkin bermaksud apa yang telah dicipta di zaman ni, iaitu wasail ittisalin hadithah, yang mana zaman ni telah dimunculkan ataupun telah dicipta gadget-gadget yang mempunyai kemampuan untuk cakap, memberi maklumat. Kemampuan untuk beri maklumat. Min hawatif mutanaqilah, iaitu handphone, kan? Handphone, risalah-risalah, yang mana dia ni boleh tanqulu adaqal aswat wa akhfadaha, yang mana dia ni boleh kita panggil apa? Menukilkan, memindahkan ataupun menyampaikan suara-suara yang halus dan suara-suara yang rendah. Maksudnya dia kata mungkin ni teknologi kot. Wa qila inna dhalika ala zahiri. Ada juga dikatakan yang dimaksudkan dengan hadis Nabi ni betul-betul zahir, bukannya takwil-takwil lagi. Bukan teknologi, memang betul-betul bercakap, cakap betul. Kan? Wa annaha alamat ala zahiriha bi ay yatakallama sawt wa shirakun nahal wal fakhid kalaman haqiqiyan, iaitu bila kita kata dengan makna zahir memang bercakap betul lah. Memang bercakap betul, cemeti bercakap, tali selipar bercakap, peha boleh bercakap dengan kalam yang hakiki, wallahu alam. Jadi kat sini nampak macam Syekh pun dia tak memberikan
apa-apa pandangan, dia cuma bentangkan dua pandangan di sini, ada yang mentakwilkannya, ada yang ambil dengan makna yang kita panggil uh, ada yang kata takwil, mereka takwil dengan teknologi, ada juga yang ambil dengan makna zahir. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, lebih Allah lebih mengetahui dengan apa ni dalam masalah ini. Tapi kalau kita nak ambil zahir pun tak ada masalah. Kenapa? Syekh bawakan satu petanda. Seolah-olah macam Syekh nak kata makna zahir tu lebih dekat. Sebab dia bawa ni. Dia kata apa? Amma an kalami siba' faqad hadatha zamanun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang bercakapnya binatang buas, ia telah pun berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, zaman Nabi kata apa? An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu baina a'rabi fi ba'dhi nawahil Madinah fi ghanamin lahu 'ada 'alayhi dhib fa akhadha shatan min ghanami fa adrakahu al-a'rabi fastanqadhaha minhu wa hajhajahu fa'anadahu dhib yamshi thumma aq'a mustazfiran bidhanabih yukhatibuhu. Maksudnya dalam hadis, dalam riwayat disebut daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang Arab, ada seorang Arab Badui, yang mana dia ni duduk di sekitar Madinah. Dia ni jaga kambing dia lah. Tiba-tiba satu hari serigala duk tangkap satu ekor daripada kambing dia. Jadi Badui ni pergi dapatkan serigala ni sebab nak pergi selamatkan kambing dia tu. Lalu dia jerit. Kan? Jadi serigala ni pun melawan jugalah. Lalu serigala ni pun duduk kan dengan ekor dia, cakap dengan lelaki ni, cakap dengan Badui ni, yukhatibu faqala dhi'ib. Lalu dia pun kata kepada Badui ni, serigala tu bercakap, akhadta rizqan razaqanihillahu, adakah kau nak ambil rezeki yang Allah Ta'ala telah rezekikan pada aku? Maksud kambing ni rezeki aku dapat. Takkan kau nak ambil? Qala ar-ra'i, Badui ni kata, wa ajaba min dhi'bin mustazfirin bidhanabih yukhatibuni. Dia kata, takjubnya, dia kata, serigala ni boleh bercakap pula dengan aku. Kan? Faqala dhi'b, lalu serigala tu bercakap, wallahi innaka la tutrak ajaba min dhalik, sesungguhnya engkau akan ditinggalkan dengan lebih takjub daripada ini. Faqala ra'i ma a'jabu min dhalik, lalu Badui ni tanyalah, apa yang lebih takjub daripada itu? Faqala dhi'ib, Rasulullah SAW fi nakhlatain baina harratain yuhaddithu nas an anba'i ma qad sabaqa wa ma yakunu ba'da dhalik. Dia kata ada seorang Rasulullah SAW yang mana dia ni tinggal di antara dua kawasan nakhlah, dua kawasan tamar, dan di antara dua tempat harratain ini berada di Madinah, kawasan Madinah, yang bercakap dengan manusia tentang berita yang telah berlalu dan berita yang mana yang akan datang. Lalu orang Badui ini pun menjerit. Dia jerit pada kambing dia sehingga dia bawa kambing dia ni masuk ke Madinah. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketuk pintu Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sedang salat. Falamma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aina al-a'rabi sahibul ghanam. Bila Nabi dah selesai salat, Nabi tanya, mana Badui yang pemilik kambing tadi? Faqamal a'rabi, lalu Badui ni pun bangun, dia kata, Nabi kata kat dia, faqala lahu Nabi, hadithin nas bima sami'ta wa bima ra'ait. Engkau bagi tahu dekat manusia apa yang kau dengar dan apa yang kau nampak. Fahaddatsal a'rabi nas fahaddatsa a'rabiyun nas bima ra'a min adh-dhi'b wa ma sami'a minhu. Dia pun ceritalah kepada manusia yang ada bersama dengan Nabi pada ketika itu apa yang dia nampak. Dia nampak serigala tu bercakap. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda dhalika sadaqa,
Nabi kata dia bercakap benar. Ayatun takunu qabla sa'ah. Ada tanda-tanda yang akan berlaku sebelum daripada kiamat. Walladhi nafsi biyadih. La taqumu sa'ah hatta yakhruja ahadukum min ahlih. Fayukhbiruhu na'luh. Aw sawtuh. Aw asahu. Bima ahdatha ahluhu ba'dah. Nabi kata demi Tuhan yang diriku berada di tangannya. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga salah seorang daripada kamu keluar daripada keluarganya, daripada isterinya, dia keluar meninggalkan rumah, fayukhbiruhu na'lu. Selipernya akan bagi tahu dia. Cemetinya akan bagi tahu dia. Tongkatnya akan bagi tahu dia apa yang isterinya buat selepas daripada dia keluar daripada rumah tu. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Walaupun ada sebahagian ulama mengatakan riwayatnya okey. Tetapi Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan riwayatnya dhaif kerana ada perawi yang bernama Syahar bin Hausyab di dalam sanad dia. Tapi riwayat ni boleh menguatkan riwayat yang sebelum boleh dikuatkan dengan riwayat yang sebelum tadilah. Cuma kat sini taklah disebut bercakap, dia hanya bagi tahu mengkhabarkan. Dia tak kata bercakap, dia hanya bagi tahu mengkhabarkan. Maksudnya mengkhabarkan ni lebih luaslah. Kan? Bila kata selipar, cemeti, tongkat boleh khabarkan. Kita dah boleh bayanglah sekarang ni. Apa dia? Orang letak kamera dekat selipar, orang boleh letak kamera dekat mana-mana tempat untuk merakam apa yang dilakukan. Jadi ini kata Syekh dah berlaku, serigala dah bercakap dah di zaman tu. Kalau riwayat ni diterima kan. Kalau riwayat tu diterima, tapi riwayat ni dhaif lah. Wa kadzalika kalamul baqar qad waqa'. Dia kata begitu juga lembu pun dah bercakap di zaman Nabi SAW. Kata Syekh, lembu pun dah bercakap dah di zaman Nabi. Memang ada. Jadi tak heranlah kalau zaman akan datang ni binatang buas boleh bercakap sebab zaman Nabi dah berlaku dah. Mana riwayatnya? Syekh bawakan, dia kata fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yasuqu baqarah qad hamala 'alayha iltafatat ilayhi al-baqarah faqalat inni lam ukhlaq lihadha walakinni khuliqat lilharth faqala an-nas subhanallah ta'ajjuban wa fazi'a abaqaratun tukallim faqala Rasulullah SAW fa inni uminu bihi wa Abu Bakar wa Umar. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Bainama rajulun yasuqu baqarah. Ketika mana ada seorang lelaki sedang membawa seekor lembu. Baqarah ni lembu, lembu betina. Qad hamala 'alaiha. Yang mana lembu ni dia bebankan dengan bawa barang. Ada yang kata bawa dia, ada yang kata bawa barang. Boleh jadi kedua-duanya. Tengok apa kata Ibn Hajar. Hadis ni riwayat Muslim, tapi Ibn Hajar juga bawa riwayat ni dalam Fathul Bari. Dia kata qad hamala 'alaiha. Maksudnya riwayat ni ada juga dalam Bukhari ya. Dia telah memaksa ataupun dia telah meletakkan lembu ni bawa barang, ai mata'ahu. Dia letakkan barang-barang dia di atas lembu. Wa fi riwayatil Bukhari al-madhkurah ay rakibaha id rakibaha. Dalam riwayat Bukhari ada sedikit perbezaan lafaz id rakibaha, iaitu dia tunggang sendiri. Fayahtamilu annahu rakibaha wa akhadha ma'ahu mata'ahu 'alaiha. Jadi kata Ibn Hajar, boleh jadi dia ni tunggang lembu tu dan bawa sekali barang-barang dia bersama di atas lembu tu. Kan? Iltafatat ilaihi al-baqarah. Jadi baqarah ni, lembu ni pun duk tengok kat dia. Duk tengok dia, beri pandangan pada dia. Faqalat inni lam ukhlaq li hadha. Lalu kata lembu ni, aku tak dicipta untuk buat kerja-kerja ni. Mungkin lembu ni pun confused jugalah sebab dulu yang digunakan untuk angkut manusia ni
Sama ada unta ataupun himar ataupun kuda. Kan? Lembu tak digunakan untuk angkut barang. Mungkin tulang belakang ni tak sesuai lah kan. Angkut barang ke angkut orang ke tak digunakan. Angkut barang atau angkut orang zaman dulu sama ada unta ataupun keldai ataupun kuda. Itu je lah. Jadi dia pun tak puas hati. Dia kata inni lam ukhlaq lihada. Aku bukan dicipta untuk buat kerja-kerja ni. Walakinni khuliqat lil harth. Tetapi aku diciptakan untuk tanaman. Maksudnya untuk bajak tanah kan. Macam kerbau lah orang guna untuk bajak tanah kan zaman dulu. Faqala an-nas, manusia yang dengar tu dia kata apa? Subhanallah, maha suci Allah. Ta'ajjuban wa fazi'a. Ta'ajjub dan juga takut. Sebab apa? Lembu bercakap. Lalu dia kata apa? Abaqara tukallim. Lembu ke bercakap ni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, fa inni uminu bih wa Abu Bakar wa Umar. Aku percaya. Aku beriman dengannya. Aku percaya dia bercakap. Abu Bakar juga, Umar juga. Maksudnya itu merupakan kuasa Allah Azza wa Jalla yang menjadikan binatang ni boleh bercakap. Bahkan sebelum daripada zaman Nabi lagi, uh, Nabi Sulaiman juga memahami dah percakapan binatang ni. Cuma Nabi Sulaiman ni keistimewaan dia lah, dia boleh bercakap. Dia boleh faham cakap haiwan. Maksudnya manusia pun Allah Ta'ala boleh jadikan untuk memahami kalam haiwan. Begitu juga haiwan boleh bercakap dengan manusia jika Allah Ta'ala izinkan. Wa kalamu siba' wa kalamu siba'i wal wahshil warid fil hadis huwa kalamun haqiqi ala zahiri. Nampak? Baru Syekh sebut. Dia kata binatang buah yang bercakap, binatang liar yang bercakap yang ada di dalam hadis ialah kalam yang sebenar. Seperti mana zahir hadis tu. Wallahu ta'ala alam. Allah lebih mengetahui. Dalam bab binatang bercakap, Syekh nampak kecenderungan dia lah. Dia kata ini kalam yang hakiki. Tapi dalam bab jamadat, tadi, tali selipar, cemeti, yang ni dia nampak, dia tak sebutlah, dia kata, sebahagian pengkaji kata, nampak macam gadget-gadget moden. Ada yang kata atas zahirnya. Wallahu a'lam, kita kena konsisten jugalah kan. Kalau kita kata yang ni atas zahir, yang tu pun zahir jugalah. Kan? Wa huwa azza wa jalla al-qail, kerana Allah sendiri sebut yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Fatir ayat pertama. Allah boleh menambah pada ciptaannya apa yang dia nak, dan Allah itu berkuasa atas tiap sesuatu. Allah boleh buat, Allah boleh laksanakan ikut kehendak dia kan. Dan Allah tidak terikat dengan apa-apa, dengan apa-apa peraturan. Dia yang buat peraturan, dia yang letakkan undang-undang, kerana dia Tuhan. Tak ada siapa boleh kata yang ni tak boleh, yang ni boleh, pada Allah. Kerana Allah itulah yang meletakkan peraturan, Allah Ta'ala itulah yang meletakkan undang-undang. Okey. Kita pergi pada bab yang berikutnya. La taqumu sa'ah. Hadis bab nombor 120 dan 121. La taqumu sa'atu hatta yadrus al-Islam raf'ul Quran minal masahif was sudur. Ini juga di antara tanda-tanda kiamat juga ni. Iaitu tidaklah berlaku kiamat sehingga Islam menjadi yadrus. Apa yadrus? Nampak dia kata yazul, yumha ataupun yamhi wa yazul. Boleh juga disebut yadrus, boleh juga disebut yudras. Dua boleh. Maksudnya hilang. Min alamati qurbi sa'ah. Min alamati qurbi qiyami sa'ah ay yandaris al-Islam wa tanmahiya ta'alimuh wa madhahiruh bisababil fitani wal ma'asi wal jahl. Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat ni ialah apabila Islam tu makin lama makin pudar.
Ajaran-ajaran Islam tu makin hilang. Petanda-petanda kekuatan Islam tu makin tak ada. Disebabkan bencana-bencana, maksiat-maksiat, kejahilan-kejahilan. Fala yabqa fin nasi siyamun wala salah. Dan tidak kekal lagi pada manusia ni puasa dan juga salat. Wa yurfa'ul Quran min sudurin nas, dan Quran diangkat daripada dada manusia. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, dan tidak kekal lagi dalam dunia ni pada ketika itu ayat Quran. Satu ayat Quran pun tak ada. Wa yashi'ul jahl, pada ketika itu akan berleluasanya kejahilan. Finnas, pada manusia. Hatta yaqula syekhul kabir wal ajus adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Kejahilan berleluasa kepada manusia sehingga orang-orang tua, orang-orang yang lemah, kan, orang yang berumur akan cakap adrakna aba'ana, dulu kami pernah jumpa tok nenek kami, ala hadhil kalimah, yang kami tahu tok nenek kami ni mengucapkan kalimah ni, berada di atas kalimah ni, la ilaha illallah. Jadi kami pun buatlah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dulu waktu 2019 kalau tak silap saya diberi kesempatan untuk mengikuti rombongan Datuk Mufti Perlis mewakili AJK Fatwa untuk pergi ke Uzbekistan. Jadi kami dijemput lah, Datuk Mufti dijemput, jadi kami pun pergilah iring Datuk Mufti kan. Jadi dalam rombongan tu, Uzbekistan ni adalah satu negara umat Islam yang bersih. Ini di antara perkara-perkara yang menakjubkan jugalah, sebab biasanya kita pergi negara orang Islam ni dia kotor kan, banyak sampah. Tapi Uzbek antara yang bersih. Baru ni pun saya dijemput untuk berprogram di Oman. Oman juga di antara negara orang Islam yang bersih juga. Oman, selain daripada Uzbek. Saya tak banyak tempat lah. Saya tak banyak tempat saya pergi. Tapi ini di antara tempat-tempat yang saya boleh cerita. Yang saya boleh cerita, dia baguslah tempat-tempat ni. Baik. Masa saya pergi tu, kebetulan pada waktu tu, ialah kami musafir kan. Pergilah satu tempat ke satu tempat. Jadi bila salat tu, kami salat jamak lah sebab musafir. Pergerakan tu kadang-kadang lebih memudahkan kalau kami bersolat dalam keadaan jamak dan qasar sebab kami musafir. Cuma bila pergi satu tempat tu, kami salat, kami singgah di masjid, kami ada program lawatan, dia ada madrasah dekat sekolah. Dekat masjid tu ada madrasah. Kami duk tengok macam mana cara dia orang belajar dan sebagainya. Datang waktu solat Zuhur. Jadi bila solat Zuhur, kami pun salat dengan imam. Kan kita bila musafir datang ke masjid, imam salat, imam ratib salat, kita salat dengan imam. Cuma kita tak boleh kasar lah. Kita kena buat 4 juga. Berdasarkan hadis riwayat Ibn Abbas, kalau imam salat 4, kita ikut belakang dia, kita kena salat 4. Kita tak boleh salat 2 lah. Ya, baik. Lalu bila kami dah solat Zuhur tu, kami bangun lah. Nak salat Asar pula. Sebab kami dah niat jamak dah masa tu. Jadi ustaz ni datang kat kami. Bila kami ke belakang tu dah kumpul tu, seorang ustaz datang. Ustaz mereka lah. Dia boleh cakap bahasa Arab. Rupanya dia lepasan Madinah. Lepasan Universiti Islam Madinah. Dia kata apa? Dia kata pada kami, dia kata, kalau boleh, dia kata, nak salat, jangan berjemaah lah. Kata. Kami pun tanya, apa siapa tak boleh jemaah pula? Kami nak salat jemaah. Dia kata, solat sendiri-sendiri, jangan berjemaah. Nak salat jamak boleh, tapi sendiri-sendiri, jangan berjemaah. Kita tanya, kenapa? Tak apa, nanti saya urai. Tapi tolong, kita pun salat sendiri-sendiri lah kan. Lepas tu, barulah kita jumpa dia balik, kita tanya, kenapa? Dia kata, kalau boleh, dia tak nak orang sini jadi keliru. Sebab dia kata kat sini, mereka ni mazhab Hanafi. Orang-orang Hanafi ni, dia orang tak tahu tentang jamak, melainkan hanya waktu haji. Jamak di Muzdalifah.
Selain daripada itu, mereka tak tahu. Waktu haji memang ada jamak mazhab Hanafi. Dan Hanafi dia takwil hadis-hadis yang berkaitan dengan jamak yang dilakukan oleh Nabi SAW tu, jamak salat tu. Dia kata jamak suri. Apa itu jamak suri? Jamak suri ini kata mereka, pada gambaran nampak macam jamak, tapi sebenarnya bukan jamak. Maksudnya, Nabi SAW solat zuhur di hujung waktu, habis solat zuhur masuk asar, terus solat asar di awal waktu. So nampak macam jamak, tapi sebenarnya dia bukan jamak, kerana Nabi SAW solat dua solat tu pada waktunya yang telah ditetapkan. Cuma satu di hujung, satu di awal. Itu Hanafi. Jadi kebanyakan orang sini dia kata Hanafi. Mungkin terkesan dengan kerajaan Turki Uthmaniyah dululah. Tapi dia kata orang sini, selain daripada Hanafi, dia orang baru nak faham agama. Jadi kami pun lepas semayang tu, kami cerita, bersembang. Dia kata apa? Struggle kami ni nak bagi masyarakat kembali pada agama sebab apa? Sebab dia orang ni lama duduk di bawah Soviet Union. Apa itu Soviet? Soviet ni satu negara komunis yang menjajah mereka dulu, yang mana Soviet ni tak benarkan mereka ni membuat apa-apa upacara agama. Tak boleh. Kerana komunis pada zaman tu, komunis Soviet ni anti pada agama. Bahkan ada yang cerita pada waktu tu, ada seorang ni, dia orang Uzbek, boleh bercakap bahasa Indonesia sebab dia belajar di Indonesia. Dia boleh cakap bahasa Indonesia. Dia bercakap dengan kami. Dia kata apa? Dia kata, pada zaman dulu ni, masjid-masjid yang pernah diimarahkan oleh orang-orang Uzbek ni, masuk Soviet, menjajah negara mereka, masjid-masjid ni dijadikan toilet, dijadikan tempat untuk buang air. Sebab mereka tak nak orang-orang ni pakai agama. Kita tanya jugalah, itu solat macam mana? Solat memang tak solat lah. Kalau siapa nak solat pun kena sembunyi-sembunyi kat rumah. Kalau Soviet dapat tahu, memang Soviet akan ambil tindakan. Raya pun, kan? Raya pun tak boleh nak sambut. Kerana raya tu adalah upacara agama. Tak boleh. Bahkan mereka ni, kan, kalau sambut raya, dia kata, tok nenek dia orang dulu, kalau sambut raya, contohlah nak buat apa? Nak buat uh, korban katakan. Terpaksa senyap-senyap dalam rumah. Tak boleh nak buat secara terang-terangan kerana bimbang. Bahkan pada zaman tu, orang-orang tua pesan pada anak-anak muda, dia kata, kalau orang tanya agama kamu, kamu sebutlah Islam. Kalau orang tanya Tuhan kamu, kamu sebutlah Allah. Kalau orang tanya Nabi kamu, kamu sebutlah Muhammad. Itulah yang mereka tahu tentang Islam. Bahkan orang yang cakap dengan kami tu, dia kata, waktu di Uzbekistan tu, waktu dia kecil, dia tak pernah dengar azan pun. Kerana berada di bawah Soviet. Dia mula-mula dengar azan bila dia pergi ke Indonesia. Baru dia tahu azan ni panggil orang salat. Sedangkan dia Muslim. Jadi bila mendengar kisah-kisah sahabat kita daripada Uzbekistan ni, saya teringatlah hadis ni. Kan? Bukan bermakna itu adalah gambaran bagi hadis ni. Tapi saya nak gambarkan bagaimana hadis ni bercerita tentang satu benda yang tak mustahil pun berlaku, dan sebahagian daripada alam umat Islam dah pun berlaku. Walaupun tak berlaku pada semua, tapi dah berlaku sikit dah. Tapi bukanlah, hadis tu bukan bercerita tentang keadaan tu lah. Kerana hadis ni bercerita tentang dunia as a whole. Dunia secara keseluruhannya. Tapi ia tidaklah pelik. Sebab mungkin bila kita baca hadis ni, mungkin kita akan rasa, takkanlah hadis ni boleh jadi macam tu kot. Takkanlah keadaan boleh jadi macam tu kot. Yang hafal Quran ni berapa juta manusia. Mak Tafiz berapa banyak. Dekat Malaysia ni pun Mak Tafiz banyak. Takkanlah Quran boleh diangkat. Kita kata Allah Maha Berkuasa, dan Nabi SAW sebut benda yang bukan daripada diri dia semata-mata, tapi itu adalah wahyu. Ya? Jadi sebab itu, Nabi sebut dalam hadis, dia akan berlaku. Dalam hadis Ibnu Majah, dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Busiri, katanya, an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala yadrusul Islam, ataupun yudrasul Islam kama yudrasul washyu thawb, hatta la yudra ma siyam wala salah wala nusuk wala sadaqah,
wa yusra ala kitabillah fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa tawaifu minan nas asy-syaikhul kabir wal ajuz yaqulun adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. ولما حدث حذيفة رضي الله عنه بهذا الحديث تعجب الناس حوله فقال صلة بن زفر الراوي عنه يا حذيفة فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك فأعرض عنه حذيفة فرددها عليه ثلاثة كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في ثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, maksudnya daripada Huzaifah, sesungguhnya Rasulullah, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Yudrasul Islam. Nabi kata akan hilangnya Islam kama yudrasu wasyu thawb. Akan pudarnya Islam seperti mana pudarnya corak yang berada di baju. Hatta la yudra ma siyam wala salah. Sehingga kan orang tak tahu apa itu salat, apa itu puasa, apa itu nusuk. Orang tak tahu pada zaman tu. Wala sadaqah, tak tahu apa itu sedekah. Punyalah jahil pada masa tu sehingga siam puasa pun tak tahu, salat pun tak tahu, nusuk pun tak tahu. Nusuk ni apa? Haji pun tak tahu, sedekah pun tak tahu. Wa yusra ala kitabillah fi lailah. Maka pada ketika itulah kitab Allah ni akan diangkat. Fala yabqa fil ardi minhu ayah. Satu ayat Quran pun tak kekal lagi di atas muka bumi pada masa itu. Wa tabqa tawaifu minan nas asy-syaikhul kabir wal ajuz. Pada masa itu adalah sebahagian manusia akan bercakap, orang tua, orang lemah akan bercakap, adrakna aba'ana, kami dapati tok nenek kami dulu ni mereka berada di atas kalimah la ilaha illallah. Jadi kami pun sebutlah perkataan tu. Dan apabila Huzaifah radhiyallahu anhu membacakan hadis ini, manusia yang berada di sekeliling Huzaifah yang dengar hadis ni daripada Huzaifah, mereka takjub. Mereka terkejut. Mungkin sukar bagi mereka untuk hadam benda ni. Macam mana Islam yang pada masa tu sangat kuat, yang sukar untuk dibuang, yang sukar untuk dihilangkan, tak boleh dihilangkan. Walaupun dengan usaha daripada Quraisy, tiba-tiba Huzaifah kata di akhir zaman nanti ni Islam akan pudar. Lalu seorang perawi daripada Huzaifah, nama dia Silah bin Zufar, dia bertanya kepada Huzaifah, dia kata, ya Huzaifah, fama tughni anhum la ilaha illallah. Kata Huzaifah, kata Silah, wahai Huzaifah, apa yang boleh selamatkan mereka ni? Apa yang kalimah la ilaha illallah boleh selamatkan mereka? Sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu puasa, apa itu sedekah, apa itu haji. Macam mana dia orang nak selamat ni? Silah ni terkejut. Dia kata dah tak tahu apa. Tahu la ilaha illallah je. Jadi Huzaifah, fa'a'rada anhu Huzaifah. Huzaifah pun berpaling daripada Silah. Dia tak nak tengok Silah. Faraddadaha alaihi thalatha. Jadi Silah ni ulang 3 kali soalan. Apa kalimah la ilaha illallah boleh buat pada mereka ni? Kalau mereka ni tak tahu puasa, tak tahu salat, tak tahu sedekah, tak tahu nak buat haji. Maksudnya kata, macam mana mereka nak selamat daripada azab ni? Dia ulang 3 kali. Kullu dhalika yu'radu anhu yu'ridu anhu Huzaifah. Huzaifah duk paling, tanya 3 kali, dia paling. Summa aqbala alaihi fi thalithah. Pada kali ketiga tu, Huzaifah baru menghadap dia dan cakap, ya Silah tunjihim minan nar. Wahai Silah, kalimah itu selamatkan mereka daripada neraka. Maksudnya mereka tak akan masuk dalam neraka selama-lamanya.
Kalimah itu akan selamatkan mereka daripada kekal dalam neraka. Sebab kita tahu, sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan membawa tauhid, kalimah la ilaha illallah, maka dia, kalaulah Allah Ta'ala takdirkan masuk ke dalam neraka pun, dia tak akan masuk ke dalam neraka secara berkekalan. Berbeza dengan orang yang mati di atas syirik. Orang yang mati di atas syirik, kekal dalam neraka selama-lamanya. Orang yang mati di atas kalimah tauhid, berada di bawah kehendak Allah kalau dia ni berdosa. Kalau katalah dia ni beriman, orang baik, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Kan? Tapi kalau dia ni jahat, Allah Ta'ala akan putuskanlah bagaimana yang Allah Ta'ala nak. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik pada dia, tapi Allah Ta'ala ampunkan dosa selain daripada itu bagi siapa yang dia mahukan. Yang ni kita kena hati-hati jugalah. Kan, jangan terlibat dengan dosa. Paling tidak, akidah kena jaga. Okey. Kata Syekh, yudrasu, bila disebut dalam hadis tu yudras. Apa itu makna yudras? Yudras ni maksudnya pudar. Yazul, hilang. Kan? Yumha. Fala yabqa minhu syai'. Tak tinggal kesan. Wal ma'na tazul min bainin nas sya'airuhu zahirah. Yang makna hadis ni ialah hilang daripada manusia syiar-syiar Islam yang terzahir tu. Apa tu Syekh tunjuklah bila disebut wasyuthau, corak yang berada di kain. Tu, corak tu jadi pudar kerana terlalu banyak pakai, lama pakai jadi kain boleh pudar. Wa yusra ala kitabillah, wa yusra ala al-Quran, akan diangkat Quran daripada dada manusia dan juga daripada mushaf. Maksudnya manusia tak membaca Quran dah, tak hafal, tak habis berat dah pasal Quran. Cetakan pun dah tak buat dah. Dia orang tak rasa ada kepentingan. Bila ni? Wallahu a'lam, nampak zahirnya ialah apabila manusia tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanyalah sedikit. Di akhir zaman nanti ni maksiat banyak berleluasa, kejahilan berleluasa. Tapi Syekh sebut wa hadhihi al-alamah lam tadhhar ba'd. Petanda ni masih belum muncul lagi. Sebab kita tengok dalam dunia ni Quran masih banyak. Quran masih banyak, Quran masih ada. Okey, baik. Jadi ini di antara perkara-perkara, tanda-tanda kecil yang masih belum berlaku. Maksudnya tanda kecil ni bukan semuanya dah berlaku, ada lagi yang masih belum berlaku. Okey. Kita tengok bab yang berikutnya. Bab Jaishun 122. Jaishun yaghzul bait yukhsafu bi awwalihi wa akhirih. Ada tentera yang akan ditenggelamkan oleh Allah apabila mereka nak memerangi Kaabah. Kata Syekh, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna jaishan sayaghzul bait al-haram yatlubu rajulan min Quraisy lil waqi'ati bihi wa huwa al-mahdi. Fayakhsifu Allahu azza wa jalla bi jami'il jaish bi awwalihi wa akhirih. Nabi SAW menyebutkan akan ada satu gerombolan tentera yang akan memerangi Kaabah, yang mana mereka mencari seorang lelaki daripada Quraisy untuk mereka tangkap, mereka bunuh, yang itulah Mahdi. Jadi Allah Azza wa Jalla akan tenggelamkan tentera tu dalam bumi daripada awal sampai ke akhir. Wal jaish min ummatin Nabi SAW wa yub'atsuna ala niyatihim. Dan yang memerangi Mahdi itu bukannya orang lain, umat Nabi juga. Lalu mereka akan dibangkitkan ikut niat mereka. Fa'an Ubaidillah bin Qibtiyah. Daripada Ubaidillah bin Qibtiyah dia kata, dakhala al-Harith ala Abi Rabi'ah wa Abdullah bin Safwan wa ana ma'ahuma ala Ummi Salamah fasa'alaha 'anil jaish alladhi yukhsafu bihi. Dia kata, Haris bin Abi Rabi'ah, Abdullah bin Safwan dan aku bersama dengan mereka masuk ke berjumpa dengan Ummu Salamah.
Lalu kedua mereka bertanya Ummu Salamah tentang tentera yang ditenggelamkan oleh Allah. Wa dzalika fi ayyami Abdullah bin Zubair. Mereka bertanya Ummu Salamah tu pada hari Abdullah bin Zubair. Lamma kana fi harbihi ma'al Hajjaj bin Yusuf. Abdullah bin Zubair ni dia ada gaduh sikit dengan kerajaan Bani Umayyah pada ketika itu sehingga dia ni nak ditangkap. Wa kana Ibn Zubair mutahassinan bil Baitil Haram di Makkah. Pada waktu tu Ibn Zubair ni dia berkubu di Baitul Haram di Mekah. Jadi sebab itu soalan tu ditanya. Takut-takut yang tu. Ha, eh? Faqalat, jadi Ummu Salamah pun jawab. Qala Rasulullah SAW, ya'udhu a'idhun bil bait. Akan ada satu orang dia akan berlindung di Kaabah. Fayub'asu ilaihi ba'sun. Akan dihantar kepada dia satu tentera. Fa idza kanu bi baida'a minal ardh khusifa bihim. Bila mereka sampai di satu kawasan lapang di Baida, mereka akan ditenggelamkan. Faqultu ya Rasulullah fa kaifa biman kana kariha. Jadi Ummu Salamah pun tanya Nabi. Dia kata ya Rasulullah, bagaimana orang yang tak suka untuk memerangi Kaabah? Dia bukan datang nak perang dengan Kaabah. Kata Nabi, yukhsafu bihim ma'ahum walakinnahu yub'atsu yaumal qiyamah ala niyati. Hadis riwayat Muslim. Dia juga akan ditenggelamkan bersama mereka, nanti Allah Taala akan bangkitkan dia ikut niat dia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda. Nabi SAW menyebutkan anna Nabi SAW zakara al-jaysh alladhi yukhsafu bihim. Faqalat Ummu Salamah la'alla fihim al-mukrah. Nabi sebut tentang tentera yang akan ditenggelamkan ni. Ummu Salamah tanya, mungkin ada yang dipaksa. Kata Nabi SAW, innahum yub'atsuna ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan berdasarkan kepada niat mereka. Jadi, riwayat ni, kebanyakan ulama hadis mengatakan, ia merujuk kepada zaman Imam Mahdi. Akan berlaku satu petanda. Selain daripada Mahdi itu sendiri adalah petanda kiamat, akan ada satu petanda yang mana orang yang nak memerangi Imam Mahdi yang berlindung di Kaabah pada ketika itu akan ditenggelamkan oleh Allah di satu kawasan lapang yang namanya Baida. Tapi bukan semua yang ditenggelamkan tu adalah tentera yang dimurkai oleh Allah. Ada juga yang datang dalam keadaan mereka bukan tentera, tapi kena juga. Kerana mereka bersama dengan golongan itu. Jadi sebab itu ulama diletakkan satu faedah yang lain. Dia kata, kalau boleh jangan duduk sekali lah dengan orang yang buat benda yang tak elok ni. Sebab kalau Allah Ta'ala nak turunkan bala, Allah Ta'ala akan turunkan sekali. Mereka akan kena sekali. Ya? Baik. Dalam riwayat ni lagi jelas lah. Bawah sekali ni. Qalat, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah SAW, yaghzu jayshunil ka'bata. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نيتهم. Ini hadis riwayat Bukhari yang Aisyah kata Nabi SAW bersabda, akan ada satu tentera yang akan memerangi Kaabah. Bila sampai di tanah lapang, mereka akan ditenggelamkan di awal hingga ke akhir. Maka dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana mereka akan ditenggelamkan sedangkan pada mereka tu ada golongan pasar dan golongan yang bukan daripada kalangan mereka? Maka Nabi kata, mereka akan ditenggelamkan daripada awal sampai ke sudah. Jadi mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Jadi ini merupakan petanda yang disebutkan dalam hadis, dan insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung dengan bab-bab yang berikutnya, ya. Dengan bab-bab yang berikutnya, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar sekejap ni, saya nak save dulu, takut saya terlupa. Okay. Assalamualaikum, doktor tak rekod. Saya tak rekod. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Betul lah saya tak rekod. Oh, saya mohon maaf saya tak rekod. Tapi rasanya ada live ni dekat Facebook kan. Nanti boleh ambil di sanalah ya. Tu kata manusia ni terlupa. Saya pun sama juga lah, terlupa. Tak terlepas daripada silap, dah lupa.
Prof, ada yang kata peha bercakap tu laptop komputer riba. Apa pandangan? Sini saya ada urai dah tadi. Memang ada yang mentakwilkan begitu, tetapi ada juga yang mentakwilkan dengan makna yang zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak saya nak buat cadangan usul? Saya ingin memohon kepada Prof selaku rektor supaya mewujudkan program di peringkat degree dalam bidang fiqh dan usul. Kerana selain dalam bidang hadis, ramai juga pelajar yang ingin menyambung pengajian dalam fiqh usul. Memang ada. Memang ada dalam fiqh usul. Kita ada ijazah sarjana muda syariah. Fiqh usul lah tu. Boleh, boleh. Memang dah ada lah. Selamat datang ke KUIP. KUIP ni ada macam-macam program. Dia bukan hanya dalam bidang Quran Sunnah saja. Bisnes pun kita ada, IT pun kita ada, logistik pun kita ada, syariah pun kita ada, bahasa Arab pun ada. Bahasa Al-Quran dan Sunnah pun ada. Quran pun ada. Diploma qiraat pun ada. Jadi bukan hanya hadis saja. Boleh datang Siapa yang nak belajar di KUIP ada beasiswa seat 450 orang setahun. Kena cepat-cepat lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, boleh tak kita ni menyimpan dalam bank konvensional dengan niat tak nak ambil dividen dan kita akan sedekahkan? Okey. Ni saya hurai sikit berkenaan dengan bank konvensional ni. Ulama semasa, ulama muamalat, mereka tidak benarkan kita menyimpan duit dalam akaun bank konvensional. Maksudnya kalau ada perbankan Islam dalam negara, wajib kena simpan dalam perbankan Islam. Kenapa? Kerana perbankan konvensional ni dia akan gunakan duit kita tu untuk kerja-kerja riba dia. Jadi sebab itu kita tak boleh simpan di situ. Walaupun kita tak ambil dividen, tetapi kita seolah-olah telah menggalakkan dia untuk buat kerja riba dia. Yang mana kerja riba ni benda tak halal. Jadi sebab itu kalau siapa-siapa ada akaun bank konvensional, hendaklah dia tukar pergi kepada Islamik. Tak ada masalah pun, bank yang sama je. Cuma ada Islamik, ada yang konvensional. Ambil yang Islamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah nanti Imam Mahdi muncul sebelum Dajjal ataupun ketika Dajjal? Dan peperangan seperti Malhamah itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Okey. Pertama sekali, kita kena tahu, dia hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman ni, ada yang disebut dalam hadis secara tersusun, ada yang berselera. Tapi yang paling hampirnya kepada kebenarannya ialah Imam Mahdi akan muncul dulu, kemudian baru Dajjal muncul, kemudian Nabi Isa, kemudian barulah Ya'juj dan Ma'juj. Itulah yang hampir disepakatilah. Wallahu a'lam. Okey. Jadi itu je yang saya nampak. Ada soalan. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih pada Nur Islam Academy kerana menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Saya berhenti di sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Wa antum jazakumullah khair. Assalamualaikum. Salam. Jazakallah khairan katsira, Prof. Jazakallah khair. Wa antum jazakumullah khair.